Pula shush. Cakap je. Dah. Okay. Alamak, macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live belum? Dia belum dia belum ni. Oh dah masuk dah. Saya live malam ni semalam 2-3 hari lepas ni saya sibuk sikit tuan-tuan dan puan, tak sempat buat live. So malam ni saya buat live lah. Saya masih dengan Gen Z ni. Gen Z dekat rumah saya ni. Dengar tak bunyi Gen Z. Saya dengan Gen Z. Tak balik-balik lagi dia orang ni. Saya suruh balik pun tak nak balik. Masih buat kerja lagi. Gen Z ni rajin-rajin tuan-tuan perempuan. Dia yang buat research. Nak tengok Gen Z kan saya. Okay. Gen Z dia masih tak nak balik. Gen Z ni bagus. Dia buat research. Yang semalam kita interview, tadi pun interview Datuk-Datuk Adat, lembaga yang research ni dibuat oleh Gen Z. Nama tak boleh sebut lah. Ni ada depan saya ni. Ramai ni Gen Z. Sebab itu 2-3 hari kebelakangan ni saya tak buat live. Sebab saya pun sibuk dengan Gen Z dan buat interview tuan-tuan. So malam ni kita nak cerita apa tuan-tuan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abah Gen Z. Jangan panggil saya Abah Gen Z. Tapi sebenarnya dia orang ni semua bayi-bayi anak saya je. Kan? Awak mau apa tuan? 23 awak mau tuan? 22, 23 ni tu. Yang tu dia bukan Gen Z. Yang tu yang tu sikit lah. Tapi yang lain semua 20 lebih bayar anak saya lah. Kan bayar anak saya. Lepas tu malam ni dia orang masih lagi buat kerja. So for the last 2 minggu Gen Z ni dia sampai berapa jam dia buat kerja? Satu hari 14 jam satu hari. Itulah. Saya suruh balik pun tak nak balik dia ni. Sebab dia nak habiskan juga kerja dia sebelum dia balik. Ada orang komen, Marisa mana? Marisa siapa dia? Oh Marisa. Oh lupa tak saya ingat. Bukan Marisa tengok mesti dia marah ni. Bukan ramai sangat. Saya tak ingat nama, saya ingat muka. Nama Marisa kan marah saya ni, saya tak ingat dia. Okey ingat. Okey, siapa yang tak ada ni? Azim dengan Marisa. Azim dengan Marisa. Okey, Marisa dia ada ni. Asal ada orang tanya Okey, lagi ada soalan. Lepas tu cerita pasal PRN mereka masih ni dan saya bersama-sama dengan mereka. Bukan saja Gen Z adalah dia punya mentor-mentor yang tua-tua sikit pun ada juga. Terutama pasal isu yang mereka kaji ni adalah isu yang sensitif. Pasal isu adat tuan-tuan. Dan isu adat ni ada isu sensitif. So masa time editing tu saya dengan yang senior-senior kena adalah sebab ada benda-benda sensitif yang kita kena edit ke apa. Macam contoh kemarin masa dengan Datuk-Datuk lembaga Gembau Kila yang tu ni yang tolong saya edit ni. Nama dia boleh sebut tak? Boleh. Balkis. Nama tu je. Itu je Balkis. Balkis tolong saya edit. Dengan Balkis dengan Akila tolong saya edit pasal masa interview Datuk Gembau tu. Dia punya video yang kita publish cuma 1.5 jam, betul? Tapi the total video dalam podcast tu sebenarnya 2 jam lebih dekat 3 jam, betul? 2 jam lebih tau. So 2 jam lebih tu nak edit dalam 1.5 jam, buang dalam 40 minit. Kan dekat sejam kita buang kan. So, setengah jam lebih macam tu. Lepas tu benda-benda isu sensitif semua nak tengok legal compliance. Sebab nanti kan tersilap cakap nanti kena tangkap lah Balkis kan. So benda-benda ni isu sensitif. So saya ada legal background. So saya pun bantulah. Saya tak mau pula nanti kan kita buat podcast nanti jadi masalah pada Datuk-Datuk lembaga pula So sebab itu semua video-video saya bersama-sama mereka kita pastikan semua video kita compliant lah dengan undang-undang.
InsyaAllah setakat ni tak ada masalah lah So benda-benda yang sensitif ke, melibatkan 3R ke apa semua itu, kita comply lah. InsyaAllah tak ada masalah. Cuma proses dia panjang lah. Bila video dekat 3 jam, kita editing berapa kali Balkis? 5 kali. Awak 5 kali, 4 kali. So 3 jam punya video 5 kali tengok, 15 jam. Betul tak? Ya. So dia sampai berpinang mata tengok komputer. Satu kali tengok, 2 kali tengok, 3 kali tengok. So itulah dia punya ni. Sebab tu saya pun Mama kata 2-3 hari ni tak buat live sebab saya bersama-sama janji. Tapi nanti yang kemudiannya tak payahlah kot saya kot. Awak sendiri boleh buat lah. Aiman, Zubedah? Aiman? Kan? Okay. Dan lepas tu ada komen-komen daripada netizen yang kata, oh kenapa boleh tak panggil sebelah pihak daripada yang Kampung Tanjung apa semua tu kan, untuk dapat ni. Sebenarnya yang kita orang buat, Gen Z buat video dan panggil datuk-datuk lembaga ni sebab sebenarnya nak dapat the other side of the story lah, nak dapat pihak yang satu lagi lah. Sebab sebelum ini Gen Z ni Gaida, Nadira, Akilah, Aiman, Zubedah, semua alhamdulillah saya ingat lagi nama ni kan. Yang tu ingat Marisa, Azim. So kita buat video ni sebab nak bagi dia ada side of the story. Sebab sebelum ini Gen Z bila dia tengok di luar itu ada satu sebelah aja cerita, betul tak? Daripada cerita dia ada side aja. Yang ada podcast tu panggil yang apa Datuk Buah Pak lah, manalah, semua cerita sebelah. Satu side, satu sebelah cerita balik dia. So tak ada cerita balik datuk-datuk lembaga. So sebab itu bila kita buat podcast, saya panggil datuk-datuk lembaga yang sah untuk balancekan pendapat. So kepada yang nak tahu dia ada side of the story, dah banyak dah. Kamu pergi check dekat podcast-podcast yang dikeluarkan terutama di media-media PH ni. Part tu dah banyak. So tak perlulah lagi saya panggil kat sini. Awak pergi je Google, memang banyak material berkenaan adat ni daripada PH punya side, tak banyak daripada datuk lembaga punya side. So yang daripada datuk lembaga punya side cuma ada kita je lah. Betul tak? Betul. Cuma ada kita punya je yang ni. So kalau kamu nak balance view, pergi ambil yang berpuluh-puluh media-media luar yang ambil the side of the story, daripada Kampung Tanjung lah, daripada buapak-buapak ni lah, daripada datuk-datuk yang dia dipecat, yang tak diiktiraf lah apa, di Sungai Ujong dan di Rembau, dekat situ dah banyak. So kita punya side ni nak tell dia ada side of story supaya balance benda itu. Itu yang kita buat dekat sini. Betul tak? Betul. Nadira? Setuju? So sekarang even Gen Z pun dia dah dapat maklumat daripada sebelah sana. Lepas tu mereka sendiri yang buat research, mereka sendiri yang buat soalan. So last dia tahu dia ada both side of the story, daripada Sungai Ujong dan di Rembau. So krisis ni mula-mula bermula di Rembau, lepas tu berjangkit ke Sungai Ujong. Lepas tu jadi macam-macam pemecatan. Lepas tu tiba-tiba kena bubar DUN. Itu yang kita kena pergi pilihan raya sampai hari Sabtu ni jadi. So sebab itu kita buat perkara inilah. Okey, ada soalan Gen Z? Okey, bagi siapa komen? Dia tak, saya tak boleh tunjuk muka dia sebab dia tengah pakai koyok ni. Okay, koyok. So komen. Komen untuk apa? Apa selama 2 minggu ni apa yang awak buat? Saya banyak belajar benda baru dan pasal adat banyak. Banyak belajar pasal adat. Apa yang belajar pasal adat? Yang saya tak tahu pun tiba saya tahu. Betul, Okey. So memang perlu tak kita pertahankan adat ni? Ya, betul. Dan Natasha dah balik Natasha semalam dia sampai menangis bila datuk-datuk lembaga ni cerita apa yang berlaku di Rembau. Menangis Natasha. So budak-budak ni pun masa edit Nadira, kamu pun sedih. Dia pun masa edit buat video berjam-jam edit pun dia sedih pasal macam ni dia diperlakukan adat Resam kita ni tuan-tuan. So saya saya tak lama malam ni tuan-tuan sebab ni budak-budak ni nak makan kot, tak tahulah nanti. So sekejap je saya ni, tapi saya nak cerita sikit pasal PRN ni. Hari Sabtu ni kita pergi PRN dan
apa saya dengar macam-macam cerita di bawah di Negeri Sembilan, saya dapat banyak jemputan untuk pergi berceramah. Saya tahu, tapi saya dah cakap awal, saya minta maaf banyak. Saya tak boleh nak memenuhi jemputan banyak tempat lah, banyak panggil saya, terutama daripada PAS, daripada UMNO pun ada panggil saya. So sebab saya perlu bersama-sama dengan Gen Z ni untuk shoot video. Saya tolong kempen daripada sini lah, sebab apa orang kata, video-video yang isu yang dibawa ini adalah isu sensitif. So I have to be here, terutama masa editing, shooting, sebab nanti kan kalau kita tersilap publish nanti kan jadi masalah ke apa kan. So I have to be here. So saya tolong daripada sini lah, di bawah di lapangan itu. Saya pergi juga, itu lagi satu kali saya pergi ke Paroi. Itu dijemput oleh datuk-datuk adat, banyak ramai dengan ibu bersokor di Paroi. So orang-orang adat jemput saya pergi sekali tu lagi kan, minggu lepas di Paroi. Tapi jemputan yang lain tu saya minta maaf tak dapat penuhi, sebab saya bantu tuan-tuan dan perempuan kempen daripada sini kena isu adat. Sebab parti-parti politik UMNO, PAS, mereka susah sikit nak bawa isu adat ni, betul tak? Sebab benda ni sensitif kan, so dia tak bawa isu adat. Tapi isu adat ni adalah isu yang penting. Seseorang perlu bawa isu adat, terutama daripada this side of the story, the side lembaga, datuk-datuk lembaga punya side of the story, bukan daripada PH. PH punya side ni dah banyak dah di luar itu. Dan side PH ni, side Anwar Ibrahim, Anthony Lok lah, apa semua, dia memang tak bagi kita bawa isu adat kan. Dia kata jangan bawa isu adat lah, sebab saya rasa mereka takut pasal isu ini. Sebab banyak kan macam-macam lah kan, bila orang bawa isu adat mereka takut. Dan datuk-datuk adat, orang-orang adat di Negeri Sembilan, kata-kata kebanyakannya tak sokong PH sebab macam-macam benda lah. Dia tak bagi PH side ni, dia Madani side ni, dia tak bagi kita bawa isu adat, tapi mereka sendiri bawa isu adat. Tadi saya dengar cerita, mereka buat makan-makan, belanja orang makan-makan di Seri Menanti, di resort Seri Menanti. Panggil ibu sokor, bapa-bapa yang menyokong dia orang. Tak ramai ibu sokor dan bapa yang menyokong dia orang, tapi dia panggil bagi makan-makan dan bagi taklimat lah, apa NGO adat ni ke macam mana. So mereka bawa isu adat tak apa, tapi kita bawa isu adat dia tak bagi. So itu pasal saya kata tak balance, tak seimbang. So sebab itu saya dengan bantuan Gen Z, mereka apa ni kata, cuba bagi research dan penerangan dan perkara-perkara yang seimbang berkenaan isu adat ini. So esok kita last day, dan PH side ni memang dia takut pasal isu adat ni sebab orang-orang adat banyak marah. Kalau kita tengok di Sungai Ujong, kita interview datuk-datuk lembaga ini di Sungai Ujong, dan di Embau tadi pun datuk lembaga, Datuk Mandalika daripada Sungai Ujong datang dengan Datuk Maharaja Lela, Datuk Dimuda datang dengan ibu-ibu sokor datang tadi dekat rumah saya ni. Kemarin pun ada ibu-ibu sokor datang. So kita ambil balance punya view daripada orang adat sendiri, bukan daripada yang minority punya voice, yang daripada bapa-bapa yang kena pecat ni, ibu sokor yang kena pecat ni. Itu dia ada side of the story tu, yang pemilihan undang yang tak melalui proses, itu yang kita dah cerita kan for the last 2-3. So supaya kita dapat kedua-dua belah pihak punya cerita, bukannya daripada TikTok punya cerita yang daripada PH punya side. So ada balance dekat situ. Dan semalam dibincang macam mana apa ni orang kata, penangguhan istiadat menyalang yang dicerita oleh Datuk Lembaga Adat itu ada kena-mengena dengan apa TikTok, video-video TikTok lah. Itu yang Datuk Lembaga Adat ni marah. Proses itu telah dibuat. Lepas tu tiba-tiba ditangguhkan istiadat menyalang untuk apa orang kata, memanggil undang yang baru ini, sebab ada apa ni orang kata, tuduhan-tuduhan tomahan dibuat oleh TikTok dan sebagainya, padahal proses itu telah di-explain. Itu yang datuk-datuk lembaga ni cerita. So berapa site sebelah sana dalam TikTok, dalam podcast mereka cerita dah macam-macam dah. So kita nak bagi dia ada side, ada story lah. Dari segi politik pula, apa orang kata, saya bukan pakar adat lah, so saya facilitate aje lah. Dia orang tanya saya kenapa Hisham Jalil cerita pasal Negeri Sembilan, dia orang Negeri Sembilan. Tak, saya orang Selangor.
Tapi saya dah cakap, datuk saya orang Negeri Sembilan, mak saya Kelantan, tapi datuk saya ni orang Mentau, dia orang Cembung. Cembung ni apa ni undang yang teramat mulia, undang ke-21 Datuk Haji Sharif tu, dia orang Cembung, orang kampung datuk saya ni. Yang 21 yang meninggal, yang dah pass away tu, yang ke-21 atuk saya orang Cembung, dia merantau pergi ke Kelantan. Mak saya lahir Kelantan, so ada kena kat situ walaupun saya bukan orang Negeri Sembilan. Walaupun demikian, saya bawalah, saya jemputlah datuk-datuk lembaga, ibu-ibu sokong daripada side mereka sendiri. Bukannya minoriti punya opinion yang tiba-tiba buah pak yang tak puas hati seorang dua ni nak pergi pecat undang pula dah. Ibu sokor dan buah pak ini, mereka kerja dia melantik datuk lembaga. Datuk lembaga, mereka juga boleh mecat undang. Kalau nak mecat undang ni, datuk-datuk lembaga semua kena setuju. Ramai datuk lembaga, bukan seorang buah pak atau seorang ibu sokor, 2-3 orang daripada satu kampung pecat undang terus. Itu tak boleh. Faham tak? Ini yang berlaku di Sungai Ujong dan di Rembau. Dia tak boleh seorang dua macam itu, dia kena bulat. Itu yang saya faham daripada apa yang saya belajar dengan datuk lembaga ni. Datuk lembaga ni ramai di Sungai Ujong. Datuk lembaga dia tak salah saya ada 11 orang. Lepas tu setiap datuk lembaga ni dilantik oleh perut masing-masing. Daripada telaga undang masing-masing. Dia ada ibu sokor dia, ada bapa dia lantik datuk lembaga. So, lepas tu datuk lembaga pula yang melantik undang, yang boleh mecat undang. Tak boleh pula dah tiba-tiba pula yang salah satu daripada satu kampung je, daripada berapa orang ibu sokor, berapa orang bapa ini yang minority opinion ni pula nak bypass datuk-datuk lembaga yang berbelas-belas orang pergi terus pecat undang. Itu tak boleh. Kamu faham tak? Tapi itu yang telah berlaku. So kalau nak pecat undang, semua datuk-datuk lembaga ni sebulat kena bersetuju. Bukan apa yang jadi sekarang di Sungai Ujong ni. Itu yang menjadi masalah. Tapi di pihak sebelah sana, dia ambil cerita daripada buah pak dengan ibu sokor yang seorang dua ni, yang minoriti punya group ni terus pergi pecat undang, pergi ke DKU. Ini yang menjadi masalah. Sebab itu dalam kes pemecatan 2 undang Sungai Ujong dan Negeri Rembau, datuk-datuk lembaga tulis surat tak setuju. Di Rembau 19 orang datuk lembaga. Setiap di bawah mereka ni ada sokor dan bapa masing-masing. Setiap orang ada 19 sign tak bersetuju dengan pemecatan ataupun apa yang berlaku pada undang yang mereka telah absahkan. Haji Abdul Rahim, dia tak setuju dengan pelantikan undang baru yang tidak melalui proses melalui lembaga ni, dia tak setuju. Sama juga di Sungai Ujong 11 orang datuk lembaga tidak setuju. So tak boleh lah macam itu. Memanglah ibu sokor bapa ni berkuasa untuk melantik lembaga atau mecat lembaga, tetapi nak melantik dan memecat undang ini kena semua setuju. Tak boleh seorang atau minoriti punya ni pergi pecat terus undang. Tak boleh macam itu. Itu yang saya faham. Kalau ada pemahaman lain ke apa ke, pergi tanya datuk lembaga. Sebab itu saya jemput datuk-datuk lembaga sendiri. Macam di Rembau, setiap luar itu ada dia punya sistem masing-masing. Di Rembau lain, di Sungai Ujong lain, di Jelebu lain, di Johor lain. Sebab itu nasib baik saya ada berapa belas orang, puluh orang Gen Z ni, mereka yang buat research untuk saya, dan research mereka ini disahkan oleh dokumen-dokumen daripada Peguam, betul? Refer dokumen kan, dari Peguam. So bukannya main caca marba je. Dia bukan yang macam semalam cerita daripada TikTok aja kan. Daripada TikTok pula dah boleh. Tak boleh. So kita ada semua dokumen-dokumen ini. So sebab itu apa yang berlaku ini, datuk-datuk lembaga sebulat suara di Sungai Ujong tidak setuju dengan pemecatan undang mereka. Lepas tu di Rembau pun sama, 19 orang tanda tangan tidak setuju. So ini yang perlu diambil perhatian. Itu pada saya. Okey, itu dari segi adat. Dari segi politik pula saya nak cakap bahawa malam ini mungkin malam second last, esok malam last. Tapi kebiasaannya dan mengikut laporan yang saya dapat, orang bagi tahu saya, WhatsApp saya gambar-gambar apa benda semua, dan pemberitahuan, dan dah masuk berita dah pun. Dia kata semalam kemarin dah banyak tabur-tabur duit ni. Ada beberapa pihak dah tabur duit kan.
Sehingga saya tengok daripada berita lah, saya nampak daripada tajuk berita, saya tengok daripada keluar daripada Datuk Jalal punya kakak pun ada orang nak bagi duit ke, saya dengar macam tu. So pihak yang tak bertanggungjawab, yang takut kalah ni kan, ini yang saya cerita minggu lepas. Sebab itu saya dah cakap pada pihak UMNO dan PAS, memang kita nak menang, kita bekerjasama. Sentimen berbelahi kita sekarang ni, datuk-datuk adat, orang-orang adat pun menyebelahi Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Orang-orang adat ini, datuk-datuk adat ni tak suka PHDAP ni, mereka yang buat kucak-kacir pasal istiadat adat di Negeri Sembilan ini. So orang adat bersama Perikatan Nasional, Barisan Nasional, rakyat terutama orang Melayu bersama Barisan Nasional, Perikatan Nasional. Orang bukan Melayu pun tak suka PH ni. Mungkin dia tak balik mengundi atau dia tak keluar mengundi. So semuanya ini memang menyebelahi Perikatan Nasional, Barisan Nasional. Tetapi PNBN, PAS, UMNO terutama tak boleh complacent. Ini yang saya cakap. Kenapa tidak boleh leka? Sebab pihak sana ni, bila kita leka, mereka tertekan, mereka akan buat macam-macam lah, termasuklah menambur-nambur duit. Saya tak mau tuduh siapa-siapa, tapi tuan-tuan yang biasa pilihan raya, kita dah biasa pilihan raya, kita tahulah. So malam ini tengok. Dan sebab itu saya nak cakap pihak berkuasa, ini NGO bersih ni, daripada dulu saya dah tegur. NGO bersih, yang kamu kata, oh ni money politik lah, pekerjadah lah, apa benda apa kamu buat, pergilah turun Negeri Sembilan, cek. Habis kalau parti politik yang kamu sokong menambur-nambur duit, kamu tak bising. Kalau parti politik yang kamu tak sokong menambur duit, kamu bising. Inilah biasnya. So kepada NGO yang menyebelahi ni, saya tak tahulah bersih ke. Kalau bersih ada turun, pergi siasat benda ni bagus. Kalau kamu tak turun, tak bagus. Mungkin kamu ada turun, bagi tahu saya kalau kamu turun cek orang tabur-tabur duit ni. So saya nak cakap, kamu pergi cek. Malam ini mesti banyak punya yang tabur-tabur duit ni. Saya tak tahu, pergi cek. Tapi saya dengar cerita lah. Kalau betul, kena siasat. Kalau tak betul, wallahualam. Tapi saya nampak melalui kabar-kabar angin yang saya dengar, mereka tabur. Sama ada benda tu legal atau tidak, mengikut undang-undang atau tidak, itu mengikut definisi masing-masing lah. Sebab kadang-kadang mereka ni datang, mereka bagi, dia kata, oh ini adalah sumbangan peribadi lah, apa benda lah, saya tak tahu kan. So grey area tu daripada segi undang-undang. Tetapi daripada segi etika dan moral, itu tak boleh lah. Time-time pilihan raya ni pula, tiba-tiba pula orang ini bagi macam-macam bantuan, dan duit tu sumbernya tu mungkin datang daripada macam-macam lah, agensi ke apa ke, saya tak tahu. So benda-benda macam ni, kita nak menang tak boleh pakai duit, bagi-bagi duit kepada pengundi ni tak boleh. So sekarang ni masih grey area. Sebab tu saya suruh buat akta pendanaan politik, tahu. Dan juga akta ni, dalam akta pilihan raya ni, kalau benda ni grey area, contoh bila orang tu datang, agensi kerajaan datang time pilihan raya, bagi bantuan bagi bantuan kewangan kan, sebab atas alasan bantuan sara hidup lah apa kan, time pilihan raya kan. So mungkin daripada segi undang-undang itu tak salah, mungkin berkali, sebab konon macam yalah orang kerajaan bagi duit lah, bagi bantuan lah, betul tak? Okey, kejap tuan-tuan, saya dengar bunyi azan. Dah selesai azan. Okey, tadi saya tak perasan azan. Okey, kalau katakan ada bantuan daripada orang kerajaan lah, bagi duit time ni lah, atas pretext kononnya untuk bantuan sara hidup lah sebagainya. So daripada segi undang-undang mungkin itu nampak macam tak salah. Tapi dari segi etika, dari segi moral kan, time-time pilihan raya pula dia datang kan, nak bagi duit ni apa, nak memancing undi. So sebab itu saya cadangkan daripada segi undang-undang, akta pilihan raya, terus gubal undang-undang. Kalau ada duit ni langsung tak boleh dibagi bantuan ke sara hidup ke apa time pilihan raya ni, tak boleh bagi langsung terus. Itu je, sama ada daripada pihak kerajaan ke daripada siapa-siapa. Mana ada tangkap duit aja terus orang kata ada penalti lah. Macam itu. Kalau tidak, macam-macam alasan, time ni lah pula ada bantuan itu, bantuan inilah, daripada agensi kerajaan itu, agensi kerajaan ini, daripada orang itu, daripada orang ini. Ini memberi satu ketidakseimbangan lah, not level playing field lah.
Contoh, kalau kamu kerajaan, macam-macam sumber kita ada, agensi macam-macam ada, bajet ada, time tu pula bagi bantuan. Ini tidak adil kepada pembangkang yang tak ada sumber. Tapi malam ni kita tengok, mungkinlah pihak-pihak PH ni dia desperate, mungkin ada pihak yang ni menggunakan, itulah saya nak duduk-duduk pun tuan-tuan tengok sendirilah dekat situ macam mana. Tetapi lah worst case scenario lah, kata ada juga orang duk tabur-tabur duit ni kepada pengundi kan, atas alasan sama ada mengikut undang-undang atau tak mengikut undang-undang dengan apa cara sekalipun. So nasihat saya ialah kalau dia bagi ambil, betul? Betul. Bagi ambil, kita nak buat macam mana? Betul. Bagi ambil je lah, sebab kalau tuan-tuan tak ambil, perempuan tak ambil, dia bagi orang lain, betul? Betul. Betul lah, Gen Z sokong. Gen Z pandai. Okey, kalau dia bagi ambil tapi undi pangkah, jangan pakai yang tu Yang betul. yang geng-geng tu lah kan. So dia orang bagi ambil tapi jangan pangkah dia orang. Sebab dia orang ni lah yang merosakkan adat. Tahu kan? Yang merosakkan, mengucap-kacirkan adat. So tengok dan kepada Perikatan Barisan Nasional, saya doakan supaya anda semua berjaya. Jangan leka sebab memang saya dah cakap pada awal, BN memang kurang sumber di Negeri Sembilan ni. Kita tak duit. Mana ada duit? Saya tahulah. Tak ada payung di Negeri Sembilan. Dan kawasan banyak kawasan marginal. So tuan-tuan dan puan kena kerja keras sikit. In fact Gen Z ni pun banyak kerja keras. Setiap hari 12 jam, 14 jam, 12 jam for the last 2 minggu kan. 12 jam, 14 jam makan Maggi. Makan saya bagi makan kan. Makan saya bagi makan Jangan cakap saya tak payung makan makan saya bagi makan. Kadang-kadang dia nak tambah ada. Saya bagi 5 kali sehari makan, dia tambah 6 kali makan Maggi. Betul. Okey tuan-tuan. So itu je lah yang saya nak cakap. So esok malam insyaAllah kita buat lagi ni. So malam ni dia orang nak habiskan apa lagi kamu tengah buat Aiman? Edit. Zubaida? Edit. Okay, banyak lagi editing. Kerja editing ni saya actually underestimate the time and effort untuk edit. Mungkin barangkali sebab isu yang kita bawa ni isu sensitif. I myself spend berapa 8 jam ada kot edit video 2 jam 3 jam tu kan, 2-3 kali tengok sebab yalah kadang-kadang bila kita interview kita punya tetamu, dia orang of course dia cakap daripada hati je lah kan, but I don't want to put them in trouble with the law or anything. So apa-apa yang expose ke apa kan yang saya rasa sensitif, saya terpaksa edit out lah. Tapi itu memerlukan banyak masa. Macam semalam punya video itu aja saya ingat, berapa jam kita Balkis? 8 jam. Saya lebih. Dia berapa jam? Saya 8 jam untuk basically 2 jam punya video, 2 jam 3 jam punya recording. Awak ambil masa 3-4 kali ganda that time lah untuk betul-betul edit. Tapi itu pasal isu sensitif lah. Kalau isu tu isu-isu biasa, kacip-kacip punya isu, itu tak payah edit banyak sangat. Betul tak? Itu happy-happy punya isu, terus publish sajalah. Okay, ada soalan. Dan saya dengar daripada tadi saya punya kawan kata ada kemungkinan PRK berlaku di Selangor. Ke? Man? Mana? Mana sembayang? Sembayang. Oh, ada. Okay. Man, PRK kat mana? PRK ada PRK kat Selangor? Mungkin kat Bukit Melawati. So ada berita sebab apa, Man? Tak pasti. Oh, tak pasti. Okey, ini berita bawa kabar angin, belum dipastikan. Tapi nanti kita tengok. Menang belanja dia orang makan. Okey, menang saya belanja. Wish. Apa ni? Ni menang kita begini, Amin maju ni. Tapi saya tak nak janji lagi sebab kalau tanya saya up to today masih 50-50. Sebab sentimen penyokong sokongan pada kita, tetapi sebelah sana saya rasa banyak pihak-pihak yang menabur-nabur ni lah. So sebab itu saya tak apa ni lah tak nak get complacent lagi. Okey, lagi soalan daripada netizen?
Okey. Boleh tak nak datang makan dengan saya? Makan jemput ni. Datanglah ni. Balqis kata okey, boleh. Boleh, kita Boleh. baiklah. Boleh open table. Siapa nak open table? Masya Allah. Kang saya flip kamera tengok muka awak ni semua. Tak nak. Okey. Mana ni PH dah goyang. Ramalan saya macam itu hari lah. Kalau kita menang pun nipis-nipis lah. Saya harap kita menang besar. Macam di Johor. Tapi as of today still 50-50 lah. So kita doakan lah Okey. So dah habis dah kerja awak? Sikit lagi. Aiman? Weda? Tengah upload. 10 minit. Kila? Sumpah lah cuma. Dah. Kila dah habis. Balqis? Saya tunggu Aiman. Tengah Aiman. Nadira? Dah. Weda? Tengah upload sikit. Okey. Baik kau nak pergi makan ke apa? So? Makan besar. Esok makan mana? Amin maju. Yes. Ke sini lah. Okey tuan-tuan, itu je lah So saya harap saya doakan kepada PAS dan UMNO Perikatan Nasional. Kita doakan lah sebab kalau PH menang lagi teruk lah krisis adat ni di Negeri Sembilan ni. So kita kena tengok ni pasal isu tabur-tabur duit ni. So kalau dia orang tabur duit tu ambil tapi undi Perikatan Nasional Barisan Nasional lah. Dan last kali saya nak cakap ada beberapa kursi yang bersatu bertanding Bersatu bertanding kat mana? Allah. Linggi kan? Siapa buat? Bersatu ada bertanding berapa kursi. So kepada penyokong bersatu lah di Negeri Sembilan, saya sarankan supaya tuan-tuan dan puan-puan undi PNBN lah, undi PAS UMNO lah, Perikatan Nasional Barisan Nasional. Sebab apa? Saya tahu tuan-tuan sayang Parti Bersatu, dia pun kawan-kawan kita juga. Tapi sekarang ni ada sikit krisis lah antara Bersatu dengan PN. Tapi kalau tuan-tuan undi Bersatu, setengah-setengah kawasan tu akan pecah undi. Bila pecah undi PH menang. Bila PH menang kita semua rugi. Kalau kita bertelingkah antara Bersatu, PAS, UMNO bertelingkah, tapi sebab pertelingkahan kita pecah undi, yang menang PH, yang menang Amin, yang menang Anthony Loh. Habis institusi adat, kita nantikan apa benda lagi kucak-kacik, krisis ni tidak dapat diselesaikan. So saya tahu walaupun tuan-tuan dan perempuan, so all it takes is ada 11 kawasan ni kan, nipis tau. Kalau menang ada di 11 kawasan ni, kalau siapa-siapa menang pun menang puluh-puluh, ratus-ratus tau. Mungkin bawah 1,000. So bayangkan kalau awak undi Bersatu kat situ, awak pecah, awak tarik 200 undi, sekali PH menang 200 undi, betul tak? So maksudnya awak pecah undi dekat situ. So tak menguntungkan. Memanglah kita bergaduh, bertelingkah sekarang ini antara kita bertelingkah adik-beradik, tapi esok sebelum PRU insya-Allah kita boleh selesaikan pertelingkahan kita. Tetapi sekarang ini kalau undi Bersatu akan jadi pecah undi. Bila pecah undi, yang menangnya PH, yang menang Anwar Ibrahim, yang menang DAP, yang menang Anthony Loh, yang menang Amin. So kali ini walaupun Bersatu bertanding di beberapa kursi ini kepada pengundi-pengundi Bersatu, saya harap awak orang kali ini undi PNBN lah. Tolak rasa marah, itu memanglah ada perasaan marah apa semua kan. Tapi untuk objektif yang lebih besar, undi Barisan Nasional atau Perikatan Nasional di Negeri Sembilan, supaya kita kalahkan DAP, kalahkan PH ni dulu. Lepas kita dah kalahkan mereka ini, nanti pertelingkahan antara kita tu kita pelan-pelan settle lah. Saya akan bantulah. Saya akan cuba jadi jambatan lah. Itu hari saya dah cuba, tapi itu hari awak orang masih tengah marah kan. PAS pun tengah marah, Bersatu tengah marah sangat. So tak boleh buat apa. Tapi give it time, insyaAllah lah kita usahakan lah. Saya tak ada apa-apa interest, saya ahli biasa je. Tapi saya punya apa yang saya ada ialah persahabatan, sebab saya kenal lah banyak pemimpin dalam UMNO punya side, dalam Bersatu punya side, dalam PAS punya side. So walaupun saya ahli biasa, dia orang pun dah kenal saya. So mungkin saya boleh bantu daripada segi itulah. Saya bukan dapat apa benda. Apa yang saya nak tengok ketiga-tiga parti ni bersatu padu dan bekerjasama untuk PRU 16. Saya tak ada apa-apa interest. Saya bukan nak jadi Perdana Menteri ke Menteri Besar ke apa. Saya dah cakap
saya nak suruh orang lain jadi PM, orang lain jadi MB. Tapi awak-awak kena bersatu padu, itu yang saya nak. Orang lain nak bertelingkah jadi MB lah, jadi PM, itu dia lah, saya akan bantu. Tapi kali ini di Negeri Sembilan kita menangkan dulu dan tolak pertelingkahan tepi undi Perikatan Nasional Barisan Nasional lah. So kepada itu saya nak cakap pada orang-orang bersatu, dan kepada orang UMNO dan PAS, jangan complacent, jangan leka. Pihak sebelah sana tengah giat tabur duit malam ini dengan esok. So kita kena usaha keras keluarkan pengundi-pengundi kita dan inilah. Dan jangan bertelingkah sama sendirilah. Kalau orang dalam UMNO PAS, orang tu silap cakap ke apa kan, kamu ignore je lah. Jangan apa Zahid, jangan inilah. Ini Kang saya start cakap pasal Zahid ni kan tak habis sampai pukul 10 ni kan. Tapi tak apalah, itu maksud saya lah. Kalau Sanusi tersilap cakap, maafkanlah dia. Ini Anthony apa ni, kau dengan Koming silap cakap, kau maafkan Sanusi kan. Kan saya dah start berhenti balik ni kan. Okeylah, itu sajalah tuan-tuan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji nak cakap apa? Bye. Wala undian yang bijak. Pula bijak. Ni Wida, Jaga adat. jaga adat. Aiman, keluar mengundi, jangan tak mengundi. Zuhaida. Baliklah. Ni awak nak cakap pada janji-janji ni 30-40% daripada pengundi adalah janji penting dia orang ni tak ada ni, dia orang akan swing ni. Lepas tu Nadira cakap apa pada janji? Akila sama mengundi. Dan kepada yang katakan orang bagi duit 100, 200, 300 kepada janji-janji ni cakap apa Zuhaida? Kan dia orang tabur duit, bagi duit pada janji lah, katakan apa pesanan kepada dia orang? Ambil tapi jangan undi. Lepas tu lagi undi yang lain. Okey. Wabillahi taufiq.